Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, geng. Ini video ni aku akan tujukan kepada bangsa Johor, kepada rakyat-rakyat negeri Johor yang berasal daripada negeri Johor, yang menetap di negeri Johor, yang berketurunan daripada negeri Johor. Jom kita fikirkan, kita dengar siapakah yang biadab, siapakah yang sombong, bongkak, siapakah yang kurang ajar. Sama-sama kita fikir, kita nilai, kita tengok yang manakah yang boleh pakai dan yang mana yang tak boleh pakai. Ini sehinggakan Sultan Johor sendiri yang bersuara soal ini. Jom kita sama-sama kita dengar seorang brother ni, seorang sahabat anak muda ni bercakap, menceritakan soal Johor dan siapa yang langkah mai masuk Johor secara kurang ajar dan biadab, yang tidak menghormati apa yang dah ada dekat negeri Johor. Jom sama-sama kita dengar apa yang dikatakan oleh sahabat kita, anak muda daripada Kelantan, yang memberi peringatan kepada kita rakyat Malaysia perlu beradab, jangan kurang adab. Jom sama-sama kita tengok. Bangsa Johor, jangan lupa perkara ni, okey? Okey, rakyat Johor, bangsa Johor, okey, yang saya hormati, yang saya sanjungi, dengarlah sini baik-baik, okey? Jangan kita lupa dulu Presiden PAS, Hadi Awang, sebelum PRN tahun 2022 di Johor, PRN Johor ni, Hadi Awang ni dia pernah keluarkan satu kenyataan. Apa kenyataan dia? Okey, boleh tengok ni. Ini adalah kenyataan daripada Presiden PAS, Hadi Awang, tahun lepas, okey? Dia kata macam ni sebab apa? Sebab apa dia kata macam ni sebelum nak mengundi ni? Sebelum nak mengundi kata macam ni kenapa? Okey, dia kata macam ni sebab ketika PRN 14, PRU 15, PAS, Parti Islam Malaysia, hanya menang satu kerusi saja di Dewan Undangan Negeri Johor. Satu kerusi di Bukit Pasir, Dun Bukit Pasir. Okay, so bila PAS menang satu kerusi saja di Dewan Dun PRU ke-14. Okay, so Hadi Awang ni nak mengingatkan rakyat Johor lah, konon-kononnya. Rakyat Johor ini masih lagi kurang kesedaran tentang politik Islam. Okay, sebab tu mereka menolak PAS. Kononnya macam itulah. Okay, so bila lepas PRN ke 15 ni tahun lepas, PAS juga hanya menang satu kerusi saja. Mereka bertanding sebanyak 15 kerusi dan mereka menang satu kerusi saja. Okay, itu adalah rekod di negeri Johor. Menunjukkan apa? Menunjukkan rakyat Johor ini tak termakan dengan hasutan politik keagamaan yang ekstremis macam ini. Perkauman rakyat Johor tak makan semua tu. Okay, rakyat Johor adalah rakyat yang bijaksana, bijak pandai, okay, disegani di seluruh Malaysia. Okay, kononnya hanya kerana parti Islam, parti PAS itu tidak boleh bertapak secara banyak di negeri Johor, itu menunjukkan rakyat Johor ini kurang kesedaran politik Islam. Boleh ke cakap macam tu dekat rakyat Johor? Dan rakyat Johor boleh ke nak terima perkara-perkara macam ni? Ini seolah-olah macam rakyat Johor ini direndah-rendahkan oleh Presiden PAS. Okay? Jangan lupa. 9 September bulan depan, PRK Pulai dan PRK Simpang Jeram. Okay? Jangan kita lupa. Ayuh, rakyat Johor, terutama sekali rakyat Johor yang mengundi di kedua-dua kawasan ini, pastikan anda semua tolak parti penunggang agama, parti yang menggunakan agama demi kelangsungan politik mereka, parti yang menggunakan agama demi meraih undi daripada rakyat Malaysia. Pastikan rakyat Johor jangan bagi tapak kepada parti yang menunggang agama ini di negeri Johor. Lenyapkan mereka. Bagi satu signal yang jelas kepada gelombang hijau yang akan merempuh selatan bumi Johor bulan hadapan. Bagi signal jelas kepada mereka, rakyat Johor tak termakan politik murahan mainan parti Islam Malaysia. Okey? Itu setakat itu saja pesanan ringkas daripada aku untuk rakyat Johor. Okey, ingat PRK ada dua kawasan bulan depan. Okey, nanti kita cover lagi pasal PRK ni lebih detail. So sekarang ni kita nak ingatkan rakyat Johor, kenyataan ini dikeluarkan oleh Hadi Awang sendiri, okey, bukannya orang lain, Presiden PAS sendiri, okey. Wallahu alam. Okey, geng. Cuba hangpa tengok. Disebabkan untuk nak meraih undi saja, keluarkan kenyataan-kenyataan yang mengarut, yang menghina, yang
yang merendah-rendahkan orang. Kononnya, oh, negeri yang diperintah oleh dia saja paling hebat dengan Islam. Paling Islam sekali ya. Macam tu lah. Kan? Kalau macam dengan Tun Dr. Mahathir ni, kalau bersama dengan dia, oh, paling Melayu sekali. Orang lain yang tak bersama dengan dia, dia terpaling Melayu dan tak terpaling Islam. Siapa yang bersama dengan dia, dialah paling Islam, dia adalah paling Melayu sekali. Jom kita dengar ucapan Dr. Mahathir soal Johor. Mungkin boleh kongsikan perkembangan kesesatan mengenai proklamasi Melayu. On progresi Melayu. Oh ya, dia baru. Jadi ada dua kes. Saya sebut something berkenaan dengan raja-raja Melayu dulu, macam mana mereka tak ada duit, titipan cukai dan sebagainya. Dan saya kaitkan juga dengan apa yang berlaku di Johor. Yang ini kenyataan, semua orang tahu. Takkan tak boleh bercakap. Orang semua tahu kata dia jual tanah 4 bilion ringgit. Saya jumpa dengan Cina daripada negara Cina yang gembira dia beli tanah sebanyak 4 bilion ringgit. Itulah tanah itu pula kekal selama-lamanya sampai akhirat. Tanah itu dah bagi kepada orang itu. Dan kita tahu zaman dulu raja-raja semua jual tanah pasal tak ada duit. Proklamasi itu Proklamasi saya dapati itu ramai orang boleh kata berebut-rebut nak sign. Okey geng, itulah kan hak yang Tun Dr. Mahathir sangat banyak kenyataan Dr. Mahathir tentang Johor dan juga Sultan Johor ni. Kita duk dengar antara Mahathir dengan Sultan Johor ni memang ada sikit perselisihan faham. Dan juga terhadap Hadi Awang pula, tadi apa tengok ada Hadi Awang kan. Hadi Awang pun ada juga Sultan Johor dah sound dah Hadi Awang. Okey. Untuk part last ni aku akan bawa ucapan Sultan Johor lah. Kan, untuk aku nak penutup video ni, aku akan sertakan ucapan Sultan Johor. Ucapan Sultan Johor berkaitan ada virus yang dah masuk dekat dalam negeri Johor. Inilah amaran Sultan Johor kepada puak-puak yang nak melangkah masuk ke dalam negeri Johor. Negeri Johor maju hebat tanpa Parti PAS, dan Parti PAS tak ada satu jasa apa pun kepada negeri Johor. Sehingga kan Hadi Awang keluarkan satu kenyataan kata orang Johor ni disebabkan dia tak faham Islam. Islam di Johor tanpa Parti PAS tau. Parti PAS tak ada kena mengena dengan agama Islam di negeri Johor. Dan kena ingat, satu dunia ni Islam meluas ke seluruh dunia tanpa Parti PAS dan tidak memerlukan Parti PAS pun. Jom kita sama-sama kita dengar virus apa yang disebut oleh Sultan Johor. Pembawa virus ini akan mengentam kerajaan setiap hari dan menghasut rakyat supaya membenci pemimpin, tetapi kebaikan yang dibuat kerajaan semuanya mereka buat tak nampak. Saudara-saudara sekalian, ingin saya ingatkan mengenai satu penyakit yang sedang datang ke Johor akibat sejenis virus yang amat berbahaya. Virus ini lebih teruk daripada Zika kerana tiada penawarnya. Jika penyakit serang jantung boleh bawa ke kematian serta-merta, virus ini akan membuat pesakitnya sengsara sepanjang hayat. Virus yang saya maksudkan adalah virus perpecahan. Virus ini datang daripada parti politik baru dan ahli-ahlinya menjadi penyebarnya. Apabila masyarakat dijangkiti virus ini, maka musnahlah kehidupan rakyat dan kemakmuran negara. Saya berharap rakyat saya menjauhkan diri daripada virus ini. Gunakan akal, fikiran dan jangan sampai menyesal kemudian hari. Pembawa virus ini akan mengentam kerajaan setiap hari dan menghasut rakyat supaya membenci pemimpin, tetapi kebaikan yang dibuat kerajaan semuanya mereka buat tak nampak.
Apabila agenda atau hasrat mereka tidak tercapai, mereka akan biarkan masyarakat hidup dalam keadaan yang menderita. Saya bercakap sebagai orang tua atau seorang bapa yang cintakan perpaduan dan mahu rakyat saya hidup dengan aman dan damai. Saya tidak mahu melihat rakyat saya berpecah. Saya benci pada individu tertentu. Mereka mempunyai agenda tersendiri, menghasut rakyat untuk bergaduh sesama sendiri. Apabila perpecahan berlaku, kehidupan rakyat akan menjadi susah, dan pada waktu itu, janganlah tulis kepada saya. Okey, geng. Sebab tu kalau contohlah kalau hampa perasan dekat dalam video-video TikTok ataupun dekat dalam live kan, depa nak kan ulama lebih tinggi daripada ulul azmi, ulama lebih tinggi daripada raja-raja Melayu. Depa nak ulama lebih tinggi daripada sultan-sultan ataupun agung. Depa nak letak ulama di atas. Sedangkan waktu Imam Ghazali, Imam Syafi'i, dia walaupun dia jadi seorang imam yang yang karam, sehingga kan kita punya mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah yang duk bawa kita punya kitab, kita punya agama Islam ni, yang duk memandu tu pun dia duduk di bawah sultan. Dia tak angkat pun diri dia lebih daripada sultan. Dia ada pemerintah dia dan dia menghormati pemerintah dia. Tapi disebabkan doktrin atau ajaran didikan yang diberikan oleh parti PAS, dia nak ulama PAS ni duduk di atas daripada ulul azmi. Dia nak ulama PAS ni duduk di atas sultan dan raja-raja Melayu dan juga yang di Pertuan Agong. Itulah pembodohan. Kan, tambah-tambah pula hak yang walaun hak yang tak tahu apa. Nampak start duk ada TikTok, dia dah pandai bercakap sikit, dia masuk dia duk bercakap pandai. Padahal dia tak faham pun apa yang berlaku sebelum ni. Sewaktu perkembangan ataupun kembangnya agama Islam ke seluruh dunia ni, apa yang berlaku dia tak tahu pun. Aku kalau bab agama aku tak pandai sangat bercakap kan. Tapi kurang-kurangnya kita tahu, kita faham dan kita fikir betul ya. Kan? Sekarang ni negara apa-apa pun ataupun sistem ke pemerintahan ke, kita tanya, adakah dengan sistem yang ada, demokrasi hari ini, perlembagaan hari ini, adakah memberi ancaman terhadap agama Islam? Adakah memberi ancaman ataupun memberi ancaman kepada agama Islam dah? Kan? Adakah dengan perlembagaan hari ini macam memberi ancaman kepada kita ni orang yang beragama Islam? Adakah memberi ancaman kepada masjid-masjid? Adakah memberi ancaman kepada surau-surau? Ataupun adakah memberi ancaman kepada kerja-kerja dakwah yang ada di dalam negara kita ni? Adakah dengan perlembagaan undang-undang hari ini memberi ancaman kepada dakwah jemaah tabligh, ceramah-ceramah ustaz, kuliah duha ataupun ceramah-ceramah besar-besaran yang dibuat oleh pihak PAS kan, pihak kerajaan hari ini kan, ataupun pihak NGO kan, pihak yang tak ada parti politik, apabila mereka buat ceramah, adakah perlembagaan hari ini, undang-undang hari ini memberi ancaman? Tak ada satu pun. Sebab tu PAS ada di dalam kerajaan pusat pun, mereka tak buat undang-undang, mereka tak gubal undang-undang apa pun. Mereka tak buat pun perubahan dan mereka tahu perlembagaan hari ini, undang-undang hari ini, sistem hari ini tidak memberi ancaman terhadap agama Islam. Lainlah kalau perlembagaan hari ini memberi ancaman, memberi masalah kepada agama Islam. Disebabkan perlembagaan, umat Islam berpecah, kita berpecah, masjid pun berpecah, semua berpecah belah. Barulah kita perlu gubal satu undang-undang disebabkan perpecahan. Sekarang ni tak berlaku pun perpecahan tu. Yang hanya berlaku hanya perpecahan daripada parti politik disebabkan orang kata asuhan ataupun didikan ataupun doktrin yang diberikan oleh pimpinan-pimpinan parti politik. Sehingga kata orang kafir sampai kiamat, kafir sampai kiamat. Segala kebaikan yang dibuat langsung, oh ini semua kafir punya.
sehingga kan keluar satu amanat perlembagaan penjajah, sedangkan daripada dia keluarkan amanat tu, dia menjadi ahli parlimen ataupun dia menjadi wakil rakyat di Dewan Undangan Negeri, dia mengangkat sumpah mempertahankan perlembagaan yang dia kata penjajah tu, dia angkat sumpah mempertahankan perlembagaan penjajah tu, yang dia kata penjajah tu. Dah berapa puluh tahun Hadi Awang menjadi ahli parlimen ataupun menjadi Dewan Undangan Negeri, wakil rakyat Dewan Undangan Negeri. Dia angkat sumpah mempertahankan perlembagaan yang dia kata perlembagaan Yahudi, perlembagaan penjajah. Dia angkat sumpah. Hipokrit tak hipokrit tu kita ada. Jadi manusia macam ni lah yang membawa perpecahan. Punca dia lah berpecah umat Islam. Bukan disebabkan sistem hari ni, bukan disebabkan undang-undang hari ni. Punca daripada dia berpecah. Itulah orang kata virus. Beberapa hari lepas Iswadimon ni ada sebarkan ada VAS, virus Perikatan Nasional. Macam itulah. VPN. Virus Perikatan Nasional. Sebab suka bawa fitnah terlalu sangat. Sedap sangat fitnah-fitnah orang. Tambah-tambah sekarang ni budak-budak dia ada ubat raja dekat negeri-negeri pembangkang belaan. Dia punya fitnah, dia punya korek, dia punya adu domba, dia punya kononnya ini terbongkar. Bila dia dah buat pendedahan, awak isu tu senyap. Kenapa dia tak bawa lagi? Dia tak bawa lagi dan dia tak bawa lagi. Dia tak ulang. Mesti dia akan adakan isu-isu baru. Dia akan carilah apa-apa dia isu yang terbaru. Dia mainkan dekat Selangor yang skim insurans tu. Last Amiruddin Syahri jawab, senyap sampai hari ni tak boleh jawab. Tunggu pula daripada nak korek apa, mereka pergi korek projek Sungai Kelang lah dengan Vincent Tan dapat projek tu, syarikat token judi tu Vincent Tan boleh dapat projek tu pun dia pertikaikan kawan ni projek ni dia pertikaikan itu, tapi satu pun tak ada pertuduhan yang mengatakan bersalah. Memang berlaku setiap tuduhan dia tu. Dia buat report sana sini apa semua particular. Hak yang daripada SPRM boleh pun cakap tak ada masalah apa-apa. Itulah kerja pecah belahkan rakyat, pecah belahkan umat Islam. Punca daripada puak-puak ni disebabkan di bawah didikan ni puak-puak lebah-lebah hak di atas ni, walau yang teruk sangat ni. Kita kena faham, kita kita jangan jadi pentaksub, jadilah lalang. Jadi lalang dengan berfikir, bukannya jadi lalang sebab duit, sebab kedudukan, sebab ada ganjaran. Jangan jadi tunggui, orang kata. Jangan jadi tunggui, jadilah lalang yang berfikir, yang reti nilai, yang reti membaca, yang rajin ambil tahu, yang rajin faham, ambil tahu dan fahamkan. Ini duk tunggu je sampai mampu, sedangkan dia dah sesat teruk tapi duk tunggu sebab Islam. Padahal dah mengarut, dah lari daripada perjuangan Islam lah. Semata-mata menggunakan Islam untuk meraih undi. Bila dia menggunakan Islam untuk meraih undi, dia dapat undi, dia dapat kedudukan. Hampa kena faham. Hang tak dapat apa, kita tak dapat apa apabila kita duk jadi tunggui untuk dia. Dia yang dapat sedap, dia yang dapat jadi menteri, dia yang dapat jadi nikmat, dan dialah yang akan jadi ahli parlimen berpuluh-puluh tahun, dan dia yang akan dapat pencet. Apabila dia dapat jadi menteri, dia dapat pula duit yang banyak, dapat keperluan hidup dia tu komplit, cukup. Hang yang hendak jadi tunggui bawah dia ni, tak reti berfikir, tak reti bernilai, apa hang dapat? Faham tak? Contoh macam aku bercakap macam ni pun, aku tak dapat apa. Tapi aku boleh berfikir daripada aku jadi walaun, daripada aku jadi pencacai PAS, sehingga kenapa aku daripada PAS aku dapat berfikir, aku dapat duduk bersama dengan Parti PKR, Parti Anwar Ibrahim. Sebab aku nampak, aku membaca, aku ambil tahu, aku dengar setiap hari. So aku buat keputusan, aku buat video, aku daripada Parti PKR. So sebelum ni aku bersama dengan PAS, aku duk jadi pencacai PAS, duk bawa bendera jadi jebon, jadi bodoh macam tu.
bila aku bersama dengan PKR, aku tak perlu buat pun semua tu. Kalau aku rasa aku nak pi dia aku nak pi dengan ceramah, aku pilah dengan ceramah. Kalau aku rasa aku aku tengok je. Relax. Kita tak perlu pun, oh ini fi sabilillah, lillahi ta'ala. Kita berjuang kerana Allah Ta'ala. Sampai tahap tu dia punya ni, kita kena bersama-sama. Ni duit yang kita keluarkan untuk parti ni, ini kerana Allah, atas arahan Allah untuk perjuangan Islam. Sedangkan dalam Al-Quran tak ada pun sebut parti PAS keluarkan duit untuk parti PAS untuk perjuangan Islam. Kan? Jadi dia guna ayat-ayat Al-Quran, dia guna segala-galanya ni sungguh-sungguhnya untuk apa? Untuk dia nak dapat tempat je. Bila dia dapat tempat, dialah hak yang sedap. Padahal tak buat apa pun untuk agama Islam, tak buat perubahan apa pun untuk agama Islam. Hanya semata-mata hipokrit tu je lah. Faham tak? Hanya semata-mata dia dia nak tempat, dan bila dia dapat tempat, so dia diam lah. Bila dia ada duit, dia kena tabung duit lah. Tu lah kerja dia. Dan bila musim pilihan raya, guna lagi nama Allah, takbir, ini perjuangan Islam, ini itu, ini ni. Bila dia dapat jadi kerajaan, dia dah duduk di dalam kerajaan, tak buat apa pun. Mana perjuangan Islam dia ketika itu? Jadi fikir-fikirkan, subscribe, like, komen dan share. Hantarkan mak ampang untuk hang. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Subscribe kan.